Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Jaslin Football. Bersama aku Faris Ikhwan. Dalam video ni disebabkan kita belum ada aksi perlawanan Premier League, so kita nak sembang mengenai Man United ni dah 10 musim depa berbelanja sebanyak 1.5 bilion euro weh. Memang banyak, tapi sekali pun Man United belum menang Premier League lagi. Jadi dekat mana silapnya? Apakah puncanya? Dan apakah penyelesaian yang United patut lakukan? Jom kita sembang. Pada 8 Mei tahun 2013, Sir Alex Ferguson mengucapkan selamat tinggal kepada pasukannya dan dia pun dah pencen dah. Jadi, manager yang menggantikan posisi Alex Ferguson ni adalah David Moyes. David Moyes masuk Man United, first player yang dia sign adalah Marouane Fellaini sebanyak 32.4 juta euro. So kalau kita ingat Fellaini ni, kalau dekat Kedah kita ada pokok senar, tapi Man United ada pokok Fellaini ni lah. Yang mana tugas dia masuk padang, kerja dia adalah untuk shield bola dekat penjuru corner untuk maintain supaya Man United menang game tu kan. Tapi ada satu benda yang menakjubkan, yang membuatkan aku teringat sampai sekarang lah apa yang Fellaini ni buat, iaitu dia berjaya skor gol menggunakan belakang kepala dia tanduk bola tu. Aku kira benda macam ni tak ada mana-mana player mampu buat. Fellaini seorang je boleh buat tau. Seterusnya pada bulan Januari, David Moyes sign Juan Mata sebanyak 44 juta euro. Juan Mata ni sebenarnya player yang sangat underrated lah. Dia berperanan sebagai attacking midfielder dan sememangnya dia berjaya menggalas tanggungjawab tu. Cumanya pada musim tu nampak dia biasa-biasa saja sebab Man United musim tu memang barai. Pada musim tu Man United berakhir di tangga ke-7 Liga tanpa memenangi apa-apa piala. Memang sangat mengejutkan, sangat mengecewakan buat fan-fan Man United. Sebabnya sebelum ni Man United mendominasi Liga, tapi tiba-tiba duduk nombor 7, memang gila. Dia macam hampa bayangkan tiba-tiba JDT duduk nombor 7 dalam Liga Super. Takkah gila? Tak make sense kan? So macam tu lah fan-fan Man United rasa ketika tu. Jadi disebabkan prestasi barai sangat, dengan serta-merta belum sampai setahun pun Moyes ni stay dekat Man United, terus ditukarkan dengan Louis van Gaal. Pada musim 14-15, Louis van Gaal memulakan tanggungjawab dia dengan sign player macam Andre Herrera sebanyak 36 juta euro, Daley Blind 17.5 juta euro, Luke Shaw dan juga Marcos Rojo sebanyak 57.5 juta euro, dan seorang lagi player yang memecahkan rekod kelab pada ketika tu iaitu Angel Di Maria sebanyak 75 juta euro. Dan musim tu Van Gaal berjaya bawa semula Man United ni ke top 4, berada di tempat keempat, tapi belum menang apa-apa piala. So, nampak macam ada harapan kepada Van Gaal ni. So, dia diberikan kepercayaan untuk teruskan pada musim kedua. Van Gaal bawa masuk Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Memphis Depay dan juga Morgan Schneiderlin sebanyak 96 juta euro. Ditambah pula dengan keeper Romero free transfer saja dan Anthony Martial sebanyak 60 juta euro. Martial pada waktu tu kan, dia masuk je, terus dia score tau. Debut game tu terus dia score lawan siapa? Lawan Liverpool tau. Aku ingat sampai sekarang gol dia. Dia gelek sorang-sorang, masuk celah-celah, lepas tu dia score. Waktu tu Man United menang lah dengan Liverpool kan. Sekarang Man United nak menang dengan Liverpool bukan main susah. Pada musim tu Man United berjaya menang satu piala iaitu FA Cup. Tapi dalam Liga agak kecewa di mana Man United tersingkir daripada top 4, berakhir di tangga ke-5 saja. Tak layak ke UCL. Walaupun berjaya bawa satu piala, still Van Gaal kena pecat juga disebabkan prestasi dia yang tak begitu meyakinkan, and then corak permainan dia pun tak best lah, senang kata. Tengok lah bawa masuk Di Maria tapi tak boleh nak pakai dengan baik. So faktor-faktor macam tu lah membuatkan Van Gaal ni dipecat. Masuk musim 2016-2017, seorang lagi manager yang bernama besar dibawa masuk, the special one, Jose Mourinho. Player yang Mourinho bawa masuk first kali Eric Bailly dan juga Mkhitaryan sebanyak 80 juta euro. Dua pemain yang sesuai dengan cara permainan Mourinho dia nak terapkan untuk Man United,
iaitu counter attacking playstyle. Dan seorang lagi player yang bukan saja memecahkan rekod kelab, malah memecahkan rekod dunia pada ketika itu, iaitu Paul Pogba dengan harga 105 juta dibawa masuk daripada Juventus. Striker Manchester United pada ketika itu adalah Zlatan Ibrahimovic. Free saja masuk MU. Pada musim tu dalam liga, Man United berakhir di tangga ke-6 saja, tapi yang menakjubkan untuk Mourinho pada musim tu, dia berjaya bawa Man United memenangi Piala Europa. Ini satu benda yang menakjubkan lah. Sebabnya pada ketika tu punyalah ramai player-player Man United ni injured. Zlatan injured, Luke Shaw injured, Marcos Rojo, Eric Bailly. Kalaulah kita ingat kan, waktu nak ambil piala, nak ambil medal Europa tu, player-player yang injured ni datang bertongkat tau. Punyalah teruk isu kecederaan pada waktu tu. Tapi still Mourinho dia menggunakan speciality dia, boleh juga bawa Man United ni menang Piala Europa. Tapi tu lah, dekat Liga memang barai lah. Disebabkan isu kecederaan yang serius ni, so Mourinho memperkuatkan dia punya squad dengan bawa masuk Romelu Lukaku, Matic, Lindelof dengan harga 163 juta euro. Pada bulan Januari pula, Mourinho tukar Mkhitaryan ni, hantar ke Arsenal dan membawa masuk Alexis Sanchez. Dan Sanchez dengan bangganya bermain piano di Manchester United. So pada musim tu, Mourinho berjaya membawa satu penambahbaikan kepada Man United, berakhir di tempat kedua Liga di bawah Manchester City. Tapi pada musim tu tak ada menang apa-apa cup. So adalah improvement dalam Liga tu kan. Masuk ke musim ketiga Mourinho, musim 2018-2019, Mourinho bawa masuk Fred dengan harga 59 juta euro dan Diogo Dalot dengan harga 22 juta euro. Mourinho hanya dapat bertahan sehingga bulan 12 saja. Seterusnya dia dipecat disebabkan prestasinya sangat-sangatlah hamba. Memang betul lah, sebabnya Mourinho ni terkenal dengan third season curse kan. Masuk musim ketiga memang barai. So memang betul lah benda tu jadi. Jadi pada bulan 12 digantikan dengan interim manager iaitu Ole Gunnar Solskjaer. Ole ni tak ada lah satu pengalaman yang solid lagi sebagai manager. Dia pun belum ada nampak lagi filosofi bagaimana dia nak bawa dalam Man United ni. Tapi apa yang aku nampak Ole ni buat, Ole ni berjaya improve daripada segi cara permainan counter attack yang sebelum ni Man United amalkan. Musim tu musim yang terabai lah, berakhir di tangga ke-6, tak ada trofi. Masuk musim yang sebenar untuk Ole Gunnar Solskjaer ni, musim 2019-2020. Dia bawa masuk player macam Dan James sebanyak 17.8 juta euro, Aaron Wan-Bissaka 55 juta euro dan pertahanan termahal di dunia, tak lain tak bukan tuan-tuan, Harry Maguire 87 juta euro. Maguire pada waktu tu dia ditugaskan sebagai deep defensive line, yang mana dia berjaya menggalas tanggungjawab tu dengan baik. Tapi bila diganti manager-manager yang lain, semakin lama Maguire ni semakin barai. Mungkin tak kena dengan gaya permainan manager waktu tu. Masuk bulan Januari, kita punya creative player, midfielder berjaya iaitu Bruno Fernandes dibawa masuk dengan harga 67 juta euro. Pada waktu tu secara mengejutkan, Ole yang tidaklah ada pengalaman yang solid lagi dalam manager career dia, dia still boleh bawa Man United ni di tempat ketiga dalam Liga dan masih belum ada trofi lah. Jadi disebabkan kejayaan, boleh kata kejayaan lah nombor 3 ni kan, so dia diberi kepercayaan lagi dan dia pun dah dilantik sebagai permanent manager Man United. Masuk musim 2020-2021, Ole bawa masuk lagi player-player macam Van de Beek sebanyak 39 juta euro, Amad Diallo 21.3 juta euro, Pellistri 8.5 juta euro dan Alex Telles sebanyak 15 juta euro. Striker Man United ketika itu adalah Edinson Cavani. Dia berjaya menggalas tanggungjawab sebagai striker dengan baik dan dia juga berjaya menggalas sebagai penyarung jersey nombor 7 di Man United dengan baik. Sebab kita tahu kan, sumpah nombor 7 dekat Man United ni berantu juga kan. So Cavani ni tak adalah begitu baik, tapi kira okey lah. Berbanding macam Memphis Depay, Alexis Sanchez dan Di Maria, memang tiga-tiga ni flop lah. Musim ni boleh kata musim yang hampir sempurna untuk Ole di Man United. Di peringkat Liga dia berjaya berakhir di tangga kedua di bawah Man City. Tapi pada musim ni Ole hampir saja berjaya menang Europa League, yang mana dia kalah penalti dekat final tu.
Kalah dengan siapa lagi? Dengan Unai Emery League lah. Sayang lah kalau lah Eropah tu Ole berjaya menang. Memang pada waktu ni orang hormat Ole tu setaraf dengan Mourinho lah. Sebab bukan mudah seorang manager yang belum ada pengalaman yang solid boleh bawa Man United sehingga ke tahap ni. Lagi-lagi waktu tu Man United tengah barai kan. Dan aku pun sebenarnya suka dengan Ole sebagai manager ni. Tapi apakan daya, takdir yang mampu mengubah kan. Masuk 2021-2022, banyak laporan serta berita mengenai perpindahan Jadon Sancho ni akhirnya berakhir bila mana dia join juga MU dengan harga 85 juta euro. Selain tu Varane 40 juta euro, dan pada deadline day Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke Old Trafford dengan harga 17 juta euro. So nampak macam musim ni memang musim Man United lah. Memang ramai fan anggap akhirnya musim ni kita boleh mengakhirilah kemarau tak menang Premier League tu kan. Tapi sayang, sebaliknya yang berlaku. Banyak isu-isu dalaman melibatkan pemain lah, manager, sampailah ke owner serta di media. Macam-macam isu yang berlaku dalam Man United ni membuatkan musim tu adalah musim yang gagal dan Ole dipecat, digantikan dengan interim manager iaitu Ralf Rangnick. Jadi pada musim ni sekali lagi musim yang terabai, Man United jatuh ke tangga ke-6 dan tidak memenangi apa-apa trofi. Ralf Rangnick sebagai interim manager, dia tidaklah dilantik menjadi pengurus tetap, sebaliknya digantikan dengan Erik ten Hag yang bermula karier dia sebagai manager Man United pada tahun 2022-2023. Apa yang Erik ten Hag buat untuk Man United? Mudah saja formula dia. Dia menjadikan Man United ni sebagai tim Ayat B. First kali dia ambil Eriksen tak apalah, free saja. Lagipun Eriksen ni nak revive balik karier dia kan. Lepas tu dia bermasuk dua player Ajax, Lisandro Martinez dan juga Anthony, sebanyak 152 juta euro. Selain tu Tyrell Malacia pun dibawa masuk dengan harga 15 juta euro. Dia ni bukanlah pemain Ajax, tapi dia diambil daripada Liga Belanda jugalah, kira adik-beradik jugalah tu kan. Tapi Erik ten Hag bermula dengan malang yang mana dia dimalukan dengan Brentford, kalah sebanyak 4-0. So apa lagi, Ten Hag dengan Man United ni punyalah gelabah sampai mereka tak ada pilihan, mereka ambil terus Casemiro dengan harga 70.6 juta euro. Mahal pun mahal lah. Janji boleh menjadi penyelamat kan. Nasib baiklah pembelian Casemiro ni menjadi. Casemiro memang sangat membantu dalam bahagian pertahanan, tengah mahupun di bahagian serangan. Dia pun ada skor juga. Punyalah function Casemiro pada season tu, dan Man United pada musim tu berjaya kembali ke top 4, berada di tempat ketiga di Premier League dan berjaya menang satu piala iaitu Carabao Cup. Punya susah lah Man United nak menang cup, dapat juga satu kan. So itulah 10 musim selepas era Sir Alex Ferguson. Sebanyak 1.5 bilion euro dibelanjakan, tapi belum menang lagi Premier League. Sejak 2013 Man United kelab berada di tangga pertama sebagai kelab yang paling teruk berbisnes dalam transfer window, yang mana Man United kerugian sebanyak 1.3 bilion. Nombor 2 Man City 1.09 bilion. Nombor 3 Chelsea 1.03 bilion. Ini adalah rekod diambil sejak 2013. Kalau kita banding 3-3 kelab ni, Man United lah paling tak banyak piala. Man City tak payah cakap memang banyak dah. Chelsea menang UCL, menang Liga juga. Tapi Man United, Liga tak menang lagi. Yang menang pun Piala FA 1, Piala Carabao 1, Europa 1. Itu saja. So, apa yang kita nampak dekat sini, Man United memang mereka hanya spend untuk short term strategi saja. Based on siapa manager pada waktu tu. Tengok waktu Van Gaal masuk, berbelanja banyak dah, Di Maria apa semua. Lepas tu 2 musim je barai, terus tukar lagi manager, Mourinho pun berbelanja besar juga, bawa masuk Pogba, bawa masuk Lukaku. 2 musim setengah barai, tukar lagi Ole pun berbelanja besar juga, bawa masuk Sancho, Harry Maguire, Varane, Ronaldo. Lepas tu dah barai, tukar lagi. So dekat mana penyudahnya untuk Man United ni kan? Dia punya cycle tu macam tu saja selama 10 tahun kan. So apa yang Man United buat? Pada tahun 2022 bulan Mac, akhirnya Man United melantik seorang football director yang bernama John Morto. So apa fungsi football director ni? Dan macam mana football director ni
boleh mengawal cycle yang aku duk cerita tadi. Fungsi football director yang pertama adalah untuk mengawal daripada segi rekrutmen players serta manager. Bila masuk transfer window, football director ni akan bekerjasama dengan rapat bersama manager untuk menentukan player mana yang mereka patut sign, dan senarai nama shortlisted player tu akan dibentangkan kepada owner untuk owner keluarkan duit bagi mendapatkan player-player tu. Senang kata, football director ni jadi orang tengah lah antara owner dan juga manager kan. Tak ada pasal manager nak terus direct minta duit dekat owner tu. So melalui football director ni lah. Sebelum ni tak silap aku, Man United tak ada football director. Sebelum ni Sir Alex Ferguson memang kontrol habis lah. Kira dia pun kontrol dengan cantik. Tapi bila mana isu yang aku duk cerita daripada tadi ni tak berakhir, that's why Man United akhirnya ambil juga football director ni untuk mengawal lah benda-benda macam ni jadi lagi. Individu yang kita boleh ambil contoh seorang football atau sporting director yang berjaya adalah yang bernama Michael Zorc. Dia adalah sporting director untuk kelab Borussia Dortmund. Untuk pengetahuan pun, sporting dengan football director ni lebih kurang ya, nama je kadang berlainan. Michael Zorc ni dilantik sebagai sporting director Dortmund sejak tahun 1998. Dia ni pun bekas player Dortmund juga. So dia dilantik lah jadi sporting director kan. Dan sejak dia dilantik tu, nampak usaha dan nampak perkembangan Dortmund tu sampai mereka berjaya menang 3 kali Bundesliga dan berjaya mara ke final UCL. Dan sekarang ni pun Dortmund dikenali sebagai salah satu kelab gergasi dalam Eropah. So itulah kesan impak positif kalau kelab hang ada seorang sporting director yang bagus. Selain tu, apa yang Michael Zorc ni buat dekat Dortmund, kalau mana player-player star Dortmund ni kena tibai dengan kelab-kelab besar yang lain, Michael Zorc ni dah ready dah player-player pelapis, player-player muda yang sentiasa depa ni mimik dengan first team player. Bila mana player star belah, dia ganti dengan player-player pelapis, player-player muda ni boleh terus serap dengan cara permainan yang Dortmund main pada ketika tu. Kiranya Michael Zorc ni menentukan acuan Dortmund tu supaya tak lari walaupun berubah manager, walaupun berubah player, acuan yang dimainkan oleh Dortmund tu sama juga. So itulah fungsi bila mana satu kelab tu ada football director ataupun sporting director. Satu lagi kelab yang kita boleh contohi, sebuah kelab yang berpotensi tinggi, iaitu Brighton dalam Premier League. Kita tengok kan, player kena rembat, even manager Graham Potter kena rembat juga. Walaupun Graham Potter tu barai dekat Chelsea, tapi kita tengok dekat Brighton, pengganti Graham Potter tu Di Zerbi masih boleh carry Brighton tu dengan berjaya, masih boleh bawa Brighton tu untuk menyaingi kelab-kelab yang lain dalam Premier League. So nampak kan, itulah sebabnya kena ada football director. Jadi itulah benda yang aku nak cerita untuk dalam video ni. Pada musim kali ni kita tengoklah Erik ten Hag macam mana, dan aku harap Erik ten Hag memang patut diberi ruang untuk merangka long term strategi lah. Bagilah dia segala proses untuk dia buat tu. Aku harap owner backup lah sama manager. Janganlah ikut sangat cakap-cakap fan tu. Sikit-sikit barai je terus nak out kan. Tak boleh, kita kena bagi masa. Kalau barai sikit terus tukar manager, nanti kena spend balik, kena review balik squad. So dia ambil masa lagi. Kita tak mau dah 10 tahun dah Man United merana. So kita nak berakhir di sini juga. Tengok Man United pun ada usaha untuk baik pulih. Jadi kita support benda yang baik, okay? Jumpa lagi di video akan datang bersama aku Faris Ikhwan dalam channel Justin Football. Assalamualaikum.